Okey, Assalamualaikum. Cikgu record semula. So, siapa yang terlepas dalam cikgu punya PDPR tadi atau tak boleh masuk, lain internet slow ke apa, so boleh uh, review balik video cikgu ni. Okey, kita masuk bab 1, tingkatan 3, tajuk dia indeks. Okey, cikgu share dulu slide ya. Okey, sekejap Alright, okey. Okey, sahabat semua boleh nampak? Okey, bab 1 indeks. Okey. Kenapa sebenarnya kita nak belajar nombor indeks ni? Indeks. Okey. Sebabnya dalam bidang sains, astronomi dan ekonomi terdapat nombor yang sangat besar atau sangat kecil. Nombor ini kalau kita tulis, dia panjang tau. Okey, kalau nombor besar tu panjang sangat. Nombor kecil pun sama. Jadi macam mana kita nak wakilkan dia supaya dia mudah untuk kita baca dan untuk kita tulis. So kita wakilkan dia dengan tata tanda indeks. Okey, kita tengok contoh satu Jarak di antara bumi dan bulan ialah 4 kali 10 kuasa 5 kilometer. Okey, nombor ini adalah sangat besar. Okey. So sebab itulah kita wakilkan nombor ini dalam bentuk tata tanda indeks supaya dia nampak lebih ringkas. Okey, kalau kat sini kamu perhatikan kat manakah yang kita panggil sebagai nombor indeks? Okey, 10 kuasa 5. Ini adalah nombor indeks. Okey, contoh 2, lebar sel bawang ialah 7 kali 10 kuasa negatif 4 meter. Okey. Lebar sel bawang ini adalah sangat kecil. Okey, sebab tu kita wakilkan di dalam bentuk tata tanda indeks. Dan kalau kamu perasan, ada negatif kat sini. Apa perbezaan nombor indeks negatif dengan nombor indeks positif? Okey, nombor indeks positif ini adalah nombor yang sangat besar. Okey, manakala nombor indeks negatif ini adalah nombor yang sangat kecil. Nanti bab 2 kamu akan belajar bentuk piawai. Istilah yang mudah cikgu gunakan bila kamu jumpa nombor indeks positif, okay, dia kita panggil sebagai nombor kaya. Okay, kalau kamu jumpa indeksnya negatif, nombor miskin, iaitu nombor yang sangat kecil. Okey, contoh lain. Okey, kalau kamu tengok dia punya nombor indeks ni, 10 kuasa 23. Kamu dah boleh agak, okey, pemalas Avogadro yang digunakan untuk menentukan bilangan atom, molekul dan ion dalam suatu bahan ini adalah nombor yang sangat besar. Okey, ni sangat besar. 10 kuasa 23. Okey, ini adalah nombor indeksnya. Okey, contoh 5, dalam sistem perkomputeran, baik digunakan untuk menyatakan saiz suatu secaran atau ingatan. Kilobait. Okey, sama dengan 2 kali 2 kali 2. Okey, ni sebenarnya kalau kita tulis dalam bentuk tanda tanda indeks, dia jadi 2 kuasa, ada berapa pengulangan? Ada 10 kali pengulangan. So, 2 kuasa 10. 1 megabyte pula 2 kuasa 20. Ada 20 kali pengulangan. Okey, ini kita panggil sebagai nombor indeks. Okey, ada asas, ada indeks. Okey. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kuasa 3. Okey. Dekat sini, 4 ini dikenali sebagai asas, base, tapak. Ingat, nombor yang besar kita panggil sebagai asas. Kuasanya kita panggil sebagai indeks. Okey, 4 adalah asas, base. 3 yang kuasanya kita panggil indeks. Okey, jangan terbalik. Okey, secara amnya A kuasa N bersamaan
pendaraban berulang A sebanyak N faktor. A kali A kali A kali A sehingga N faktor. Okay, dia berulang depends pada N, kuasanya, indeksnya. Okay, dengan A ialah asas dan N ialah indeks. Masa tingkatan 1, kamu belajar bab 3 dalam bentuk dan topik kuasa 2, kuasa 3. Kita panggil dia kuasa. Ke atas tu power tu, kecil yang ke atas tu kita panggil kuasa. Tapi bila tingkatan 3 ini istilah agak berbeza, benda yang sama, istilah saja berbeza, iaitu indeks. Kita tukar dia sebagai indeks. Okey, kuasa tu kita panggil dia sebagai indeks. Okey. Kita tengok ni 5 kuasa 3. Okey, dalam ayat matematik kita sebutnya 5 kuasa 3. So kat sini asas dia 5, indeks 3. Next, N kuasa kosong, asasnya N, indeksnya kosong, sifar. Okay, 8, tunggal, 8 je. Tak nampak pun mana indeksnya, berapa indeksnya. Ada pelajar cakap kosong. Okey, kalau kosong dia akan tulis kosong. Sebab apa-apa nombor yang bernilai mempunyai indeks kosong ada nilainya. Nanti kita belajar. Okey, so 8 sahaja tunggal, asasnya memang 8, indeksnya tak nampak tapi ada, iaitu 1. Konsep yang sama kalau dalam algebra, contohnya X. Okey, cikgu selalu tanya, X tu ada perkali sebenarnya, tapi tak nampak, kita tak tulis. Maya kat situ. Okey, berapakah nilai perkalinya? Jawapan dia 1. 1X bersamaan dengan X. Tapi 1 tu kita tak perlu tulis. Tapi kita tahu, kita maklum kat situ ada nombor 1. Sama juga dengan 8. Sebenarnya 8 ada kuasa, iaitu 8 kuasa 1. Tapi kita tak tulis 1 tu. Okey? So, jangan jawab indeks dia kosong. Kalau kosong dia akan tulis macam atas, N kuasa kosong. So, asasnya N, indeks dia kosong. Next, asas negatif 4, indeks dia 7. Okay, next, asas dia 0.2, indeksnya 9. Okay, next, asas dia X, indeks dia 20. Okay, satu lagi yang cikgu nak tekankan, kalau nombor negatif, nombor perpuluhan, untuk letak indeks, mesti letak bracket dulu. Satu lagi, iaitu nombor pecahan. So, ada 3 benda. Nombor pecahan, nombor negatif, nombor perpuluhan. Mesti letak bracket dulu. Baru boleh letak tata tanda indeks, kuasanya. Okey? Kalau tak jawapan kamu salah. Kalau tekan kalkulator pun nanti lain. Okey. Next. Menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Okey, tulis 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4, asas 8. Bermakna, okey, nak dapatkan 64 ni, 2 kuasa berapa? 4 kuasa berapa? 8 kuasa berapa? Boleh test guna kalkulator. Kita boleh try lah. Try and error. Awak tekan kalkulator, 2 kuasa 4. Tekan sama dengan. Apa jawapan dia? Cari sampai dapat 64 jawapan. Begitu juga dengan 4 dan 8 asasnya. Okey. Dia ada kaedah. Ada 2 kaedah. Kat sini cikgu terangkan pembahagian berulang. Dia lebih jelas. Pendaraban berulang boleh juga tapi agak panjang. Boleh rujuk buku teks. Okey, pembahagian berulang Okey, cikgu akan terangkan menggunakan visualizer. Okey. Okey, sekejap. Okey. Okey Okey, nampak Alright.
Okey, soalan tadi apa? Okey, 64 tukar kepada asas 2, 4 dan 8. Apa maksudnya ni? Okey, 2 kuasa berapa? Dapat 64. 4 kuasa berapa? Dapat 64. 8 kuasa berapa? Dapat 64. Ini yang kita nak tukar. Okey, tukar dalam bentuk tata tanda indeks menggunakan 3 asas yang berbeza. Okey, hanya nombor yang tertentu saja, nombor yang special saja yang mempunyai asas lebih daripada 1, iaitu 64 lah. Okey, nombor lain boleh try kita tengok, saya rasa macam tak ada. Okey, kita tengok 64. Okey, asas 2. Kaedah pendaraban berulang kaedah ni lagi mudah, pembahagian berulang, sorry. Pembahagian berulang. Okey, kaedah dia macam kita cari faktor perdana masa tingkatan 1 kalau masih ingat lagi. Okey, 64 kena bahagi dengan asas yang kita nak. Kita nak asas 2, so kita bahagi 2. 64 bahagi 2. Okey, 32 bahagi 2. 16 bahagi 2. 8 bahagi 2. 4 bagi 2. 2 bagi 2, 1. Okey, lepas tu awak kena kira ada berapa nombor 2 yang keluar di tepi ni. Okey, ada yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, jawapan dia 2 kuasa 6. Jangan lupa untuk tulis jawapan dia. Kebanyakan pelajar akan buat sampai sini saja. Buat dalam kerja je. Tapi tak keluarkan jawapan dia. Apa jawapan dia? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 6. 6 ni merujuk kepada bilangan 2 yang keluar di tepi ni. Yang kita bahagi. Okey. Okay, next. 4. 64 bahagi dengan asas nombor yang kita nak, asas 4. So, bahagi 4. Okey, 64 bagi 4. Apa 64 bagi 4? 16. Okey. Kemudian 16 bagi 4. 4. 4 bagi 4. 1. Mesti sampai dapat 1 last kali baru kita stop bahagi. Okey, so ada berapa 4 kat luar sini? Ada 3. Jadi jawapan dia 4 kuasa 3. Mesti tulis asas dulu. Okey, baru tulis dia punya indeks. Berapa kali dia berulang? 3. Berapa kali dia berulang? 6. Asasnya 2. Next, 8. Okey, 64 bahagi 8. 8. 8 bagi 8, 1. Okey, so jawapan dia 8 kuasa 2. Okey, boleh guna kalkulator untuk kita uji. Betul tak apa yang kita buat? Okey, 2 kuasa 6. Okey, 64. Okey, next. 4 kuasa 3. 64. Okey, yang ni 8 kuasa 2 pun 64. So, betul lah. So, ini caranya dalam bentuk pembahagian berulang. Okey, ini kalau kita dapat soalan nombor bulat. Simple. Okey, kalau kita dapat soalan pecahan. Contoh 32 per 3125. Kita nak tukar dengan menggunakan asas 2/5. Ni macam mana? Sama juga macam tadi, buat pembahagian berulang tapi kali ni nombor pecahan. Okey, bahagi dengan 2/5. Macam mana tekan kalkulator ni? Okay, cara tekan kalkulator. 32 per 3125 bahagi 2/5. Keluar je jawapan. Semua kat kalkulator. 16 per 625. Tulis kat bawah jawapan dia. Okey, bahagi lagi dengan 2/5. Okey, tekan kalkulator. Bahagi 2/5, awak akan dapat 8 per 125. Guna kalkulator saja semua. Okey, bahagi lagi dengan 2/5. Jawapan 4/25. Bahagi lagi dengan 2/5. Jawapan 2/5. Bahagi 2/5.
1, baru stop. Okey, sekarang kat tepi ni ada berapa 25 yang keluar? 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5. Jadi, jawapannya, okey, cikgu cakap tadi, okey, sebelum menulis tanda-tanda indeks, kamu kena tahu nombor ini, nombor asas ni adalah nombor apa. Sekarang ni nombor pecahan. So, bila nombor pecahan, mesti letak bracket dulu, barulah boleh letak tata tanda indeks dia, kuasa 5. Okey, cikgu ingatkan lagi sekali, ada 3 jenis nombor yang perlu kamu letak bracket sebelum letak tanda tanda indeks, iaitu nombor pecahan, nombor perpuluhan dan nombor negatif. Okey, kenapa? Okey, kita bagi contoh. Kalau kamu tak letak kurungan, 2/5 kuasa 5, kamu tulis begini. Okey, sebenarnya indeks 5, asas dia apa? Kalau untuk macam ni, asasnya hanya 2 saja, 5 tak termasuk. Sedangkan, okey, tanda-tanda 5 ini adalah untuk asas 2/5. Sebab tu cara penulisan ini salah. Okey, mesti letak bracket dulu, 2/5 kuasa 5. Ini yang betul. Sebab kalau kita kembangkan dia, okey, kita masukkan dia, jawapannya adalah 2 kuasa 5 per 5 kuasa 5. Macam ni. Okey, so mesti letak bracket. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. 1.1, kita akan sambung 1.2 hukum indeks untuk kelas yang seterusnya. Okey. So, terima kasih.